For the last 3 decades, Knowledge Center at Bursa has offered technology, resources, services, space, and a sense of community. Since 1985, 14,000 titles have been collected, with care and attention to high financial literacy. In collaboration with a global community of institutions, we ensure access to the world's diverse intellectual and cultural economic heritage, as well as fast online services for connectivity to the financial world. Serving the Bursa Malaysia community and beyond, Knowledge Center at Bursa empowers you in your trading and investment analysis research. Financial information at my fingertips. Visit Knowledge Center at Bursa Malaysia today for the collections, for the services, for the sense of community. Investing in shares today can be your gateway to financial freedom. To participate in the stock market, you need to open a CDS and a trading account. Here's a quick guide to help you open these accounts. A CDS account. CDS or Central Depository System account is fully owned and operated by Bursa Malaysia Depository. It keeps a record of the ownership and movement of shares traded on Bursa Malaysia. Simply put, when you buy stocks, shares are credited to your CDS account, and when you sell stocks, they are debited from your CDS account. In addition to a CDS account, you also need to open a trading account with a broker. A trading account is used to place your buy or sell orders in the stock market. Let us show you how to open a CDS account and a trading account in 3 simple steps. Step 1. Access Bursa Malaysia website and choose from any of the licensed stockbrokers listed on the website to open an account. Step 2. Once you have identified your preferred stockbroker, bring along your identity card and your bank documents to the stockbroker's office for verification. Step 3. Look out for a confirmation notice from Bursa Malaysia in your mailbox in the next few days. This mail will provide you with all your account details which you will use every time you trade. If you are new to the market and would like to learn the fundamentals of stock investing, please visit www.bursamarketplace.com. That's it! With these 3 easy steps, you are ready to start investing in the stock market and move towards achieving your financial freedom. Open your CDS account and trading account today. Happy investing! Okay, hai. Hai, selamat datang ke webinar kita pada hari ini. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Semoga semua berada dalam keadaan sihat dan salam sejahtera. Okay, webinar kita pada hari ini bertajuk pengurusan untuk portfolio saham, yang webinar ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh Life Champs dan Berhad. So, sebelum kita mulakan, izinkan saya untuk membaca disclaimer terlebih dahulu. Webinar ini adalah bertujuan untuk pembelajaran semata-mata. Pihak kami tidak akan memberikan sebarang cadangan untuk segala jual atau beli. Jadi pihak kami tidak akan bertanggungjawab di atas segala keputusan pelaburan dan perdagangan yang dilakukan.
Okey, mari kita kenal latar belakang kita, speaker kita pada hari ini iaitu Encik Muhammad Shazni. Encik Muhammad Shazni juga merupakan pakar pelaburan di salah sebuah institusi pengurusan kewangan. Beliau juga bertanggungjawab untuk memberi nasihat dan idea pelaburan berdasarkan penyelidikan dalaman dan memberi perkhidmatan untuk perangkaan portfolio. Encik Shazni juga merupakan pengasas Page Equilogy yang sebelum ini dikenali sebagai Bicara Bursa, dan beliau juga mempunyai pengalaman selama 7 tahun dalam 500 pelabur dan lebih 30 seminar dan juga webinar. Okey, Encik Shazni, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Syaz, apa khabar? Khabar baik. Hari ini merupakan webinar yang terakhir bersama kita. Terakhir bersama Live Champ dengan Bursa Malaysia. Tahun ni. Tahun ni. InsyaAllah. Okey, Encik Shazni boleh mulakanlah. Syaz pass kat Encik Shazni, okey? Okey, bagi share screen. Alright. Okey. Yang ni nampak full screen tak? Atau kena tukar? Kena tukar. Tak nampak full screen. Stop presenter view. Okey. Alright. Okay, macam biasa, terima kasih kepada Live Champ dan Bursa Malaysia sebab adakan webinar kita malam ni, dan terima kasih kepada semua 181 partisipan malam ni. Terima kasih, hari Isnin malam pun ramai yang join. Terima kasih banyak-banyak sebab luangkan masa anda. Mula-mula saya ingat takkan ada ramai yang nak daftar sebab topik yang pengurusan risiko ni biasa orang tak minat. Tapi Alhamdulillah 180 dekat 200, harap boleh hit 200. Ini so that saya boleh kongsikan pada saya satu ilmu yang sangat-sangat asas, sangat-sangat penting dalam pelaburan, tak kira lah pelaburan saham, pelaburan apa sekalipun, pengurusan risiko sebenarnya adalah pilar, ada tiang utama dalam pelaburan kita. Dan banyak orang suka skip part ni sebab tak interesting, pada itu agak membahayalah sebab mudah untuk dia menghadapi kerugian, mudah untuk dia hilang arah tuju ke mana dia nak laburkan wang yang dia ada, and eventually confirm dia punya investment objective takkan achieve, susah nak achieve. Okay, based on agenda topik malam ni yang bursa bagi, bila kita cakap tentang pengurusan risiko, confirm anda semua pasti dah banyak kali dengar don't put all your eggs in one basket, jangan letak semua telur dalam bakul yang sama. Saya rasa ramai yang dah faham konsep ni, dan nanti kita akan tengok lagi lebih mendalam. Kedua, kita akan masuk kepada dollar cost averaging, iaitu puratakan kos kita untuk mengurangkan kos pelaburan kita lah, in term of WAC, weighted average cost. Macam mana kita nak kurangkan. Dan akhir sekali kita akan masuk kepada pemilihan saham menggunakan strategi bawah ke atas, bottom up strategy, bottom up method dalam pemilihan saham. Okey. Konsep, selain daripada konsep yang don't put all your eggs in one basket tadi tu, satu lagi konsep yang saya rasa ramai pun pernah dengar daripada Warren Buffett ialah don't lose your money, jangan pernah rugikan pelaburan kita. Dan syarat nombor 2 adalah jangan lupakan syarat nombor 1 tadi. Basically, idea dia sangat mudah. Tak kira apa kita labur sekalipun, pengawalan risiko, pengurusan risiko tu sepatutnya datang terlebih dahulu sebelum kita pilih, kita nak pilih sama ada kita nak trading ke, kita nak invest ke, kita nak jadi long term trader, long term investor, short term trader, apa-apa sekalipun, sebenarnya asas dia adalah pengurusan risiko. Asas dia adalah tiang utama ni, konkrit ni, yang piling utama. Macam nak buat bangunan perlu ada konkrit punya base, perlu ada piling. Tu sebenarnya perlu ada terlebih dahulu sebelum kita decide kita nak buat bangunan tinggi ke, kita nak buat bangunan rendah ke, kita nak buat bangunan besar ke. Tapi asas tu perlu ada dulu, base tu perlu ada dulu. Tak kira macam dalam unit trust investment sekalipun, kita tak boleh macam letak semua kita punya modal dalam equity unit trust yang invest dalam saham 100%. Kita perlu ada sikit pecahan dalam bond fund, unit trust yang invest dalam bond, unit trust yang invest dalam money market, perlu ada pecahan-pecahan yang macam tu.
So konsep yang sama juga. So dalam pengurusan risiko ni, kita perlu sedar kepentingan dia sebab kita tak dapat kawal atau kita tak boleh nak teka. We cannot gauge ke mana arah tuju market action tu, pergerakan harga tu, pergerakan volume partisipan dalam sesebuah saham ataupun sesebuah fund. Kita tak boleh macam kata strategi yang kita gunakan confirm akan rebound, akan naik, akan breakout whatsoever. Sebab dalam pasaran bukan kita seorang. Dalam pasaran ada retail investor pun dah ramai, institutional investor pun ramai, market operator pun banyak. Jadi bukan kita seorang, jadi kita perlu terima hakikat. Bukan saja sedar, bukan saja ingat, tapi kita kena terima hakikat yang dalam pasaran ramai orang yang terlibat. Dan setiap satu pihak ni ada ability, ada kebolehan untuk either tune or manipulate ataupun nak create harga. Anda jangan terkejut kalau saya kata sebenarnya satu candle tu sebenarnya boleh dibuat. Contoh kan macam kita suka invest on buy on dip. Okay, BOD, tunggu harga dah naik tinggi, sabar, tunggu dia tarik dulu, retrench dulu, tunggu dia pull back sikit dulu, masa tu kita masuk. Jangan terkejut kalau saya kata bila dah pull back tu, okay, walaupun ni webinar beginner, tapi saya harap perkongsian ni agak basic lah, harap semua orang faham. Kalau tak faham boleh tanya dalam chat box. Sebab kalau untuk yang ikuti sesi-sesi saya yang lepas pun saya ada share benda yang sama juga. Okay, untuk orang yang suka buy on dip, suka beli masa dah pull back, jangan terkejut kalau saya kata kalau anda nampak hammer, masa pull back ni ramai paling suka sebab it's a reversal pattern, it's a strong reversal pattern. Sebenarnya hammer tu boleh jadi dicipta oleh market operator. Market operator yang ada fund besar, ada liquidity besar, dia boleh create movement untuk cipta satu hammer. Tapi sebenarnya itu adalah fake signal. Boleh jadi. Jadi jangan terkejut. Anda perlu terima hakikat yang benda tu boleh berlaku dalam pasaran saham lebih-lebih lagi. Kalau untuk pasaran macam indeks dunia, indeks negara, indeks geografi, tu mungkin susah sikit sebab dia dah ada pecahan dalam satu instrumen tu. Contoh unit trust yang invest dalam Asia. Dalam Asia ada banyak negara. Mungkin 10% dalam Hong Kong, 20% dalam China, 5% dalam Malaysia. Jadi bila dah pecah-pecah tu susah sikit. Tapi kalau nak kata satu saham, tak mustahil untuk dilakukan. Okay? Jadi kita tak dapat kawal benda tu. Kita tak dapat teka ke mana arah tuju pergerakan saham. Kedua, pelaburan ni adalah sebenarnya satu game of probability. Okay? Probability, kebarangkalian. Dalam game of probability, nama pun kebarangkalian. Jadi kita tak ada so-called satu absolute analisis, satu confirm punya kata findings. Kita tak boleh kata apa yang kita kaji ni 100%. Tapi dalam pelaburan, dalam saham especially, kita tak perlukan 100% untuk berjaya. Kita tak perlukan 100% probability win rate tu untuk berjaya. Mungkin kadang kita perlukan 60% pun dah boleh berjaya. 50% pun boleh berjaya. Tapi macam mana kita kawal probability tu untuk tak rugi, untuk reduce risiko tu. Itu ialah kunci dalam pengurusan risiko. Ketiga adalah the best loser will be the long term winner. Maksud dia, okay, loser ni kita tak boleh kata bila kita melabur dalam market kita confirm akan menang. Tak. Eventually at some point dalam mana-mana period of time pun kita ada kemungkinan untuk rugi, kemungkinan untuk jadi loser, untuk kalah. Tapi dalam antara ramai-ramai orang yang kalah ni, kita nak jadi yang kalah paling sikit. Okay, the best loser. The best loser usually will be the long term winner. The long term winner maksudnya siapa yang dapat sustain dalam market long term, itu berjaya. Sebab kita tahu ramai orang dia start ni mungkin ramai, mungkin katakan ada 1,000 orang. Tapi bila slow invest, slow mungkin ada yang dah sebab tak faham yang saham ni satu game of probability, dia main hentam, dia main teka.
Jadi di kala awal dia terkeluar. Jadi over the long term mungkin daripada 1,000 orang tinggal 100 orang. 100 orang kumpulan ni ialah the best long term winner. Dia ada best loser. Jadi macam mana kita nak sampai tahap the best loser ni, long term winner ni, kita perlu ada strategi yang betul lah, ada pengurusan risiko yang betul lah. Kalau siapa yang ikuti webinar saya yang sebelum ni kot, yang pengurusan pecahan portfolio dalam saham tu, saya ada tekankan satu benda, yang mana perkara pertama yang saya belajar bila saya start into dunia pelaburan ni dalam career saya ni, mentor saya dulu pernah cakap, sebenarnya kita cuma perlu manage the downside. Kita kawal potensi kejatuhan kita, pelaburan kita. Sebab berapa banyak dia nak naik, berapa banyak potential upside tu kita tak peduli. Kita just berapa banyak dia bagi, berapa banyak kita ambil. Tapi yang kita kena kawal ialah potential downside, potential untuk dia jatuh. Bila kita boleh kawal downside, upside bagilah berapa pun, kita eventually over the long term kita akan dapat capture semua. Okay, itu maksud the best loser with long term winner. Ini adalah konsep dalam pengurusan risiko yang anda perlu faham sebelum anda mula melabur. Okay, saya suka nak pecahkan pengurusan risiko ni kepada dua, fundamental dan technical. Sama dengan kita melabur. Bila kita melabur pun kita nak buat analisis. Sebaiknya macam cara saya suka buat dua-dua, fundamental, technical. Tak guna kita gaduh-gaduh kata saya orang fundamental, you technical, kita tak geng. Ataupun saya orang technical, you fundamental, you main jauh-jauh. Tak. Pada saya macam dua-dua ni adalah method yang berbeza dan cara permainan dia pun berbeza. Jadi tak perlu kata nak comparekan apple to apple, nak samakan dua-dua ni, kata this one is better than this ataupun this one is better than this, tak perlu. Sebab they have their own game. Kalau anda nak guna dua-dua, anda faham dua-dua, by all means you can combine it both. Macam cara saya suka combine dua-dua. Dua-dua saya tekankan. Jadi dari segi pengurusan risiko pun sama, saya akan tekankan fundamental dan technical. Under fundamental, di satu kali saja. Okey. Under fundamental, kita perlu tengok pertama pemilihan saham dengan strategi. Macam malam ni saya akan kongsikan bottom up. Tapi sebenarnya ada satu lagi yang terbalik, iaitu top down. Satu bottom up dari bawah ke atas dan satu lagi top down dari atas ke bawah. Nanti saya terangkan, bila saya terangkan bottom up ni anda akan fahamlah top down pula macam mana. Okey, kedua pula dari segi fundamental adalah kepelbagaian. Kita perlu masukkan elemen kepelbagaian dalam portfolio kita untuk pastikan kita punya risiko tu tak tertumpu. Sama ada kepelbagaian dari segi sektor ke, dari segi negara ke, dari segi market leading ke, ataupun dia jenis saham yang follow the market leader. Kita kena pasti kepelbagaian yang macam mana yang kita nak terapkan dalam portfolio. Ketiga, dari segi fundamental adalah cost averaging, memuratakan kos kita. Meratakan kos ni maksudnya macam kalau kita beli pada harga RM1 dan masa lepas kita invest tu harga dia jatuh. Harga dia jatuh, kita beli lagi sekali top up pada harga yang lebih rendah. So that cost kita tadi, contoh first kita beli RM1, harga jatuh jadi 50 cents. Bila kita beli pada 50 sen, kita akan average down kita punya cost tadi daripada RM1 kepada katakan 0.75. So dengan beli pada harga yang lebih rendah, kita dapat rendahkan cost kita untuk apa? Bila market rebound balik nanti, kita akan jadi orang yang break even terlebih dahulu. Instead of katakan individu B yang dia tak buat apa-apa. Dia beli RM1, dia biar, dia pegang. So in order untuk market rebound balik, untuk break even belum profit lagi. Untuk break even pun dia perlukan masa yang lebih panjang. Kita sampai 0.75 kita dah break even dah. Profit loss kita dah zero dah. Tak negatif, tak positif. Dia negatif lagi. So bila market naik sampai harga RM1, kita dah profit 0.25%. So tu maksud dia untuk kenapa kita perlu peratakan cost. Tapi nanti sampai yang agenda ni nanti saya akan terangkan
dalam keadaan yang macam mana yang baru kita boleh puratakan kos. Bukan semua keadaan kita boleh puratakan kos. Okey. Okey, dari segi teknikal pula, ni mudah untuk yang biasa dengan charting, yang biasa dengan tengok chart, yang biasa dengan technical analysis, anda akan tahu kriteria yang anda perlu tekankan pra dan pasca trading, pra dan pasca perdagangan, sebelum dan selepas anda beli. Apa yang anda perlu tekankan untuk pastikan elemen pengurusan risiko anda tu sentiasa intact. Okey, so that anda takkan hilang arah. Okey. Ini satu common punya kejadian yang selalu jadi, especially dekat new investor ataupun investor yang masih tak pandai nak buat analisis sendiri. Apakah yang anda biasanya tentukan bila nak beli satu saham? Saya banyak yang saya dapat adalah ikut rumors, berita, recommendation kawan-kawan. Okay. Bila cakap itu broker saya ada cakap boleh beli syarikat ni, ABC ni, XXX ni. Sebab nanti ada berita menarik dia nak announce. Member yang tak faham sangat tu, tak tahu sangat tu, nak buat analisis, ikutlah kan, sebab tu cara senang nak masuk market, nak labur dalam market. And setengah orang percaya yang melabur dengan cara macam ni lagi cepat belajar. Sebab apa? Sebab kita literally guna duit yang real, guna duit sebenar, masuk, rugi ke, untung ke, tu belakang kira, janji dapat pengalaman. Tapi kena jaga-jagalah, sebab cara macam ni, in fact, mungkin boleh makan kos yang lagi tinggi. Sebab daripada nak tunggu masa kita belajar, nak tunggu masa kita dapat pengalaman, nak tunggu masa kita dapat input yang berguna, tunggu masa kita nak learn from mistake daripada position kita, berapa banyak masa dah rugi kat situ. Berapa banyak duit dah yang kita rugi, berapa banyak masa kita rugi, berapa banyak opportunity cost yang kita sebenarnya boleh letak kat something else. Kalau kita buat analisis betul-betul, kita boleh letak dekat some other investment, some other stocks, dan mungkin kita boleh buat profit dalam tempoh masa tu. Berapa banyak dah kerugian kita dari segi kewangan, masa, material, non-material punya kerugian. Jadi saya tak sarankanlah siapa yang rasa invest je, masuk je, nanti you belajar lah. Saya kurang sikit lah dari segi method macam tu. Sebab tu ramai yang terkena dengan cara macam ni. Ataupun tengok berita, tengok kata company ni dia announce dia dapat sign perjanjian kontrak projek berapa ratus juta, dan projek ni dijangka akan bagi perolehan revenue additional berapa 100 million. So kalau factor in revenue dia sekarang tambah dengan revenue baru daripada projek baru tu, mungkin next quarter ataupun next year dia punya return mungkin boleh naik double digit, triple digit. Biasanya kalau anda tengok, kalau keluar news macam tu, kebanyakan esok tu pukul 9 pagi orang queue harga tinggi, beli sekali limit up, sekali naik RM1 naik RM1.30. Memang kebanyakan macam tu. Okay, berita. Tapi tak terkejut juga, sehari tu dia gap up, esok lusa beberapa hari lepas tu turun balik. Banyak kali dah terkena. Kalau anda dah banyak tengok chart, anda pun faham kenapa banyak pattern yang tiba-tiba spike jatuh. Sebab banyak orang suka guna cara macam tu. Ada news je, esok tu queue, beli, harga apa pun beli. Tapi bila jatuh balik, kalau anda sempat cut masa profit, okay, good. Tapi kalau anda dah beli masa puncak, dia turun balik, anda nak cut pun, anda perlu cut loss. Itu bahaya dia bila kita terlalu ikut rumors, terlalu ikut berita tanpa analisis sendiri. Okay, dari segi fundamental, analisis pula berbeza dengan apa yang saya terangkan tadi. Invest secara membuta tuli, tak ada analisis. Bila kita invest dengan analisis, dengan 5 poin ni, kalau anda ikuti fundamental analysis ataupun technical analysis, anda kaji syarikat, anda kaji perniagaan, banyak benda kriteria yang kita perlu ambil berat, banyak kriteria yang kita perlu tahu. Tapi setakat 5 benda ni pun, lepas saya terangkan nanti, anda akan faham sedikit sebanyak tentang satu syarikat, tentang satu saham, dan saya percaya sedikit sebanyak akan
akan terapkan keyakinan dalam diri anda kalau anda dah ada pegang sebarang stok. Okay, first, biasanya kita akan tanya, apakah perniagaan yang syarikat tu tengah usahakan? Kita faham tak perniagaan yang dia buat? Perniagaan jenis cyclical yang ada kitaran. Yang ada kitaran maksudnya ada certain season dia dapat revenue tinggi, ada setengah season pula revenue rendah. Tapi eventually over the year bila averagekan balik dia perolehan syarikat tu okay, not bad. Ataupun jenis perniagaan yang tak ada kitaran, tak ada, is non cyclical. So dia boleh company tu perolehan syarikat tu mungkin boleh sustain ataupun boleh sentiasa berkembang. Apakah jenis perniagaan tu? Contoh saya bagi, anda bandingkan perniagaan dalam teknologi yang contoh macam syarikat-syarikat teknologi OSAT ke, integrated chip ke, yang buat chip ke, yang buat wafer ke, anda compare dengan syarikat yang contoh macam Nestle. Nestle boleh kata perniagaan dia dah terlalu optimum. Dia sampai syarikat tu sendiri katakan dia tak tahu dah nak kembangkan perniagaan dia ke mana. Tapi kita tahu rakyat Malaysia akan, kalau saya ikut assumption saya, rakyat Malaysia akan sentiasa minum Milo lah, akan sentiasa makan Maggi kan. Syarikat ni perniagaan dia cuma akan terjejas kalau orang Malaysia stop minum Milo, stop makan Maggi, stop minum guna susu pekat, stop minum barang-barang Nestle. Baru Nestle punya perniagaan akan terjejas, akan affected. Tapi kalau tak, Malaysia punya consumption pattern tu continue sama, remain sama, perniagaan dia takkan jadi apa-apa. So anda akan nampak perniagaan yang dia usahakan tu akan akan sentiasa stabil compare dengan syarikat yang macam saya cakap tadi buat teknologi. Teknologi ni boleh jadi sangat affected ataupun boleh jadi sangat merangsangkan, sangat cemerlang. Contoh macam sekarang sampai nak supply chip pun tak cukup, demand terlalu banyak sampai berlaku shortages in chip production. So syarikat mana yang boleh penuhkan demand, penuhkan production capacity untuk cater demand tadi tu, mungkin dia punya perolehan tu lagi tinggi lah compare to syarikat yang walaupun dia run on full capacity tapi dia punya production masih sedikit. Okay, mungkin disebabkan pekerja dia kena COVID, jadi dia ada banyak pekerja yang tak boleh bekerja, jadi dia punya manpower tu kurang. So even they run on full capacity pun dia masih tak dapat nak penuhi order daripada pelanggan, daripada customer. Okay, so pentingnya anda faham perniagaan ni adalah untuk anda kena pasti trend masa hadapan, trend kehadapan tu. Contoh macam Nestle saya bagi tadi tu, kalau selagi user dalam Malaysia ni, pengguna consumer dalam Malaysia ni consume produk Nestle, perniagaan dia akan maintain macam tu. Okey. Kedua, siapakah barisan pengurusan dalam syarikat tu? Ini adalah fundamental lah. Siapakah barisan pengurusan dalam syarikat tu? Dalam Malaysia kita dah tengok banyak contoh, kalau anda banyak kaji tengok syarikat, baca syarikat, banyak contoh yang both negatif dan positif lah. Yang bila pengurusan baru masuk, pengurusan baru tu sangat memberi impact positif kepada syarikat, perniagaan maju, perniagaan berkembang, harga saham naik. Dan ada juga bila tukar barisan pengurusan tu tak berapa kompeten, tak berapa cemerlang, harga saham jatuh, perniagaan pun lingkup. Banyak situasi yang dah berlaku, banyak contoh-contoh yang kita dah tengok. Antara satu yang saya suka ialah time.com. Ini bukan buy call lah, saya cuma kongsikan untuk pembelajaran semata-mata. Time internet yang kita gunakan dalam rumah, siapa yang guna Time tu, okay, sebelum CEO yang sekarang ni ambil alih, sebelum dia memegang jawatan CEO tu, Time ni dah tukar berapa kali dah pengurusan, dah tukar berapa kali dah CEO, berapa orang dah, saya ingat jujur saya tak ingat lah, tapi dah bertukar berapa kali. Tapi sebelum tu, walaupun asyik bertukar
perniagaan syarikat masih macam tak dapat satu hala tuju yang jelas, tak dapat satu hala tuju yang firm. Ke mana syarikat tu nak kembangkan perniagaan, ke mana syarikat tu nak fokus daya saing dia yang mana yang dia paling nak fokus, apa yang dia boleh buat yang terbaik, dia sepatutnya fokus kat situ. Tapi macam seolah syarikat macam tak ada hala tuju, tak tahu nak buat apa. Tapi sejak CEO yang terbaru ni, yang sekarang ni, dia dah, tak silap saya, dia dah pegang pimpinan tu dekat 13 tahun, tak silap saya. Sejak dia ambil alih, kita nampak Timecom ni perniagaan dia dah mula tertumpu kepada satu niche yang dia boleh ada daya saing dan syarikat continue untuk berkembang. Saya suka sebab dia tahu dalam geographical Malaysia, dalam Malaysia ni, untuk pengetahuan anda, untuk tarik satu kabel internet, yang fiber punya kabel tu, yang tarik bawah tanah tu, untuk tarik daripada main network kepada rumah kita, satu kilometer punya kabel tu pun dah memakan kos yang tinggi. Bayangkan kalau anda nak tarik kabel tu pergi kepada kawasan-kawasan pedalaman Malaysia, yang seperti kita tahu, kalau dalam urban tak ada masalah, suburban okey lagi, tak teruk sangat. Tapi banyak juga kawasan-kawasan yang dikategori sebagai kawasan pedalaman. Yang pedalaman pula ada pecahan lagi, pedalaman 1, pedalaman 2, pedalaman 3. Jadi untuk sampaikan rangkaian internet ke tempat-tempat tu, anda bayangkan perlu tarik berapa panjang kabel fiber tu. Jadi 1 kilometer pun makan kos tinggi. Bayangkan nak tarik sampai masuk dalam tempat hulu-hulu, lagi jauh, kos lagi tinggi. Jadi untuk syarikat nak spend kos yang setinggi tu untuk dapat balik pulangan, untuk break even balik kos dia, untuk profit balik daripada perniagaan tu agak susah. Sebab kita tengok harga internet yang dekat Malaysia, yang ada dalam Malaysia sekarang ni. Macam contoh time 100 Mbps RM90, contoh RM89, tambah SST mungkin 90 lebih atau 100 lebih. Tu paling murah. Tapi kalau tengok streaming, kalau tengok TM, lagi mahal. Kenapa? Sebab kerja-kerja penarikan kabel masuk dalam pedalaman tu tak mampu dibuat oleh syarikat kecuali TM. Perlu ada sokongan daripada kerajaan untuk subsidize kos-kos tu, so that orang dalam pedalaman mampu gunakan internet. So basically pada saya tu adalah satu national service, satu khidmat negara, kerajaan kepada rakyat untuk bolehkan semua orang dapat internet coverage. Jadi apa Timecom ni buat, dia tak fokus kat situ. Dia tak fokus dekat kawasan-kawasan pedalaman. Dia tak fokus dekat consumer, pengguna-pengguna pedalaman, tapi dia hanya fokus dalam urban, suburban punya kawasan, punya tempat, dan hanya high rise. Kebanyakannya high rise. Sebab senang, dia tarik satu kabel, satu high rise boleh pakai. So dia punya ROI itu lagi tinggi, return on investment lagi tinggi bila dia dengan satu saja kabel dia boleh dapat. Kalau satu building tu ada 100 biji rumah, 200 biji rumah, berapa banyak ada potensi pulangan perniagaan yang dia boleh dapat. So bila pengurusan baru ni naik, dia buat pembaharuan macam tu, dia buat fokus yang macam tu, kita nampak return Timecom berlipat kali ganda, growth berapa double digit percent untuk beberapa tahun tu. Itu yang buatkan perniagaan syarikat tu berkembang dengan cepat. Dia overhaul balik, perniagaan tu maju, saham pun berkembang dengan cepat. Satu pentingnya barisan pengurusan dalam pemilihan, dalam analisis sebuah syarikat tu. Kita nak tengok orang tu kredibel tak kredibel. Sebenarnya agak subjektif juga sebab kita perlu perhatikan banyak benda. Macam mana kita nak assess satu management tu. Kita nak assess dia dari segi dari perspektif perseorangan, dia orang yang macam mana, orang jujur ke tak jujur, ataupun dia orang yang mampu deliver result ke tak. Yang ni pun sebenarnya anda boleh tengok daripada saya tulis, anda boleh tengok daripada annual report ataupun quarter report. Sebab dalam quarter report, annual report ni dia ada
ada satu bahagian tu biasanya management akan letak note, dia akan letakkan perbincangan, dia akan letakkan penerangan. Okey, pemulihan syarikat kuartal lepas didorong oleh apa? Banyak yang terdiri daripada segmen apa? Dan kami fokus yang segmen ni mampu bagi peluangan yang lebih tinggi dalam kuartal depan ataupun tahun depan. Dia akan terangkan dekat situ dan kita perlu compare balik. Kuartal lepas ataupun tahun lepas dia dah cakap, okey, certain revenue ni mampu bagi peluangan yang tinggi. Bila sampai kuartal yang seterusnya tu ataupun tahun yang seterusnya, kita tengok balik dia deliver tak apa yang dia cakap tu. Tu maksud biasanya orang akan guna cara tu untuk assess capability of the management. Okay, untuk tengok management tu mampu ke tak deliver apa yang dia forecast. Kalau mampu, more than pemulihan dia naik more than expected, then anda boleh nampak lah saham syarikat tu akan naik sampai sangat tinggi. Lebih-lebih syarikat yang ada double digit growth year on year ataupun Q on Q, ada double digit growth, ada triple digit growth, anda akan tengok saham dia mesti naik over the long term. Okey, panjang juga saya elaborate point nombor 2 ni. Okey, nombor 3. Bagaimana prestasi syarikat yang lepas? Bila kita nak invest, kita perlu analyze balik. Prestasi syarikat yang lepas tu macam mana? Macam mana dia perform? Kalau dia tak perform, kenapa dia tak perform? Contoh, saya nak bagi syarikat apa? Banyak sangat ni bagi contoh lagi, kena kata buy call. Bukan buy call. Katakan saya ambil satu contoh KP Prop, Kejaya Prospect. Okay? Dia buat pembangunan, construction, tapi guna method yang macam teknologi yang dia buat siap-siap, dia mold siap-siap, bentuk tu dekat warehouse. Bila sampai construction site, dia cantum buat bangunan. Tu cara yang KP Prop guna untuk building, untuk construction. Sebelum company dia diambil alih, kita boleh nampak prestasi tak memberangsangkan, asyik rugi, tak pernah make profit, tak pernah ada profit after tax pun, profit before tax pun masih rugi. Operating cash flow pun sikit. Okay. Tapi bila selepas company diambil alih tahun berapa tahun lepas? 2014, 2015, saya ingat saya. Kita nampak bila syarikat dah jumpa satu niche yang dia nak fokus, bila jumpa satu ability yang dia pakar, dia hebat, dia fokus kat situ, dia buat betul-betul, and eventually company tu mula buat profit, mula generate revenue, generate profit in the following years. So kita nampak perbezaan tu. Kita kena jadi analytics. Kita perlu tanya, macam kita tengok, syarikat ni sekarang banyak profit, tapi kenapa 2 tahun lepas, 3 tahun lepas tak profit lah? Apa yang jadi ya? Apa yang ubah nasib syarikat tu yang trigger dia boleh dapat profit, dia boleh mula generate profit? Kita perlu tanya, kita perlu tengok. Dan apa yang berlaku dalam syarikat, sama ada berlaku perubahan dari segi perniagaan, perubahan dari segi management dan sebagainya. Keempat, apakah prospek yang syarikat miliki? Prospek ni, bila kita cakap tentang prospek, confirm kita akan sentuh tentang potential, future potential, upcoming potential. Apakah plan syarikat ke hadapan yang untuk membolehkan dia stay kompetitif, untuk membolehkan dia bersaing dengan syarikat yang lain. Kalau dia syarikat kecil, mampukah dia growkan syarikat tu menjadi syarikat yang mampu bersaing dengan syarikat-syarikat besar yang dalam industri yang sama? Kita perlu tanya prospek-prospek macam ni. Contoh macam syarikat teknologi. Katakan ambil contoh saham yang hot baru-baru ni, Sitera. D-Nex acquire Sitera. Sitera kita tahu syarikat yang buat wafer production dekat Malaysia satu-satunya. Dan wafer production, apakah jenis wafer yang diguna? Wafer ni ada banyak, ada yang 30 nanometer, ada 20 nanometer, ada 50 nanometer, ada 7 nanometer yang paling advance yang TSMC kat Taiwan buat, Samsung, Global Foundries buat. Semua tu syarikat-syarikat besar lah, global punya leader lah. Tapi D-Nex pun, Sitera pun ada buat, tapi tak silap saya dia buat 30 dengan 20 nanometer kot. So apakah perancangan syarikat, sama ada dia nak acquire lagi banyak customer daripada luar negara, dia nak acquire customer daripada brand-brand yang ternama, yang kita tahu
penjualan produk dia sangat laku dan produk dia sentiasa akan ada demand. So bila customer yang membeli wafer daripada dia sentiasa ada demand, so maksudnya dia perlu sentiasa penuhi demand tu. Jadi eventually dia perlu ada capacity dari segi production, dia perlu ada capacity dari segi human capital, teknologi, kepakaran, research and development. Macam kita tahu produk-produk teknologi macam ni perlukan banyak cost untuk research. So sentiasa berkembang. Tiap-tiap tahun kita tengok phone baru. Tiap-tiap tahun phone baru, teknologi baru, spek baru, apa lagi? Kamera lagi advance, bateri lagi safe, apa lagi? Screen lagi cantik. So benda-benda tu akan memerlukan chip yang lagi advance, processor lagi advance, visual yang lagi advance, LED screen yang lagi advance. So semua tu dimainkan peranan oleh syarikat-syarikat wafer production, integrated chip, circuit punya syarikat. Mampu tak syarikat-syarikat ni keep up to the market punya technology development. Jadi kalau dia nak keep up, dia perlu spend cost yang tinggi untuk research and development. Kalau dia mampu, tu maksudnya prospek yang dia miliki tu sangat atraktif. Okay, sebab dia mampu. Bila dia mampu deliver, eventually dia confirm dapat bersaing dengan syarikat luar negara, syarikat serantau, syarikat production yang lain dalam Asia. Okay, kita perlu kaji benda tu. Kelima, kalau saya nak labur, apakah tanda harga, price tag yang berbaloi untuk saya beli? Ni dalam kata mudah ialah dia punya valuation lah. Kalau anda tengok sesi saya yang lepas, saya terangkan tentang cara nak cari intrinsic value, cara nak tengok valuation syarikat. Kalau harga sekarang RM1, adakah RM1 itu mahal? Ataupun adakah RM1 itu murah? Kalau harga dia RM10 sekalipun, adakah RM10 itu mahal ataupun murah? Kalau murah, RM10 pun boleh beli. Kalau RM1 tapi valuation mahal pun tak digalakkan beli. So anda perlu tahu cari valuation company tersebut. Sebab tu saya kata, dengan 5 persoalan ni saja, 5 soalan yang simple, nampak simple, tapi kalau anda faham, anda tengok balik syarikat yang anda minat, anda tengok balik 5 point ni, anda list down. Perniagaan apa dia buat? Barisan pengurusan dia siapa? Prestasi syarikat lepas macam mana? Future prospect macam mana? Valuation macam mana? Kalau anda faham setiap satu elemen ni, sebenarnya dah masukkan sikit keyakinan anda dalam membeli saham tersebut. Ataupun continue, kalau anda dah beli, anda dah labur untuk continue holding the stock. Tak susah pun sebenarnya. Anda perlu jadi critical sikit je. Anda perlu ada analitik punya minda sikit je. Anda perlu kaji, perlu tanya apa syarikat tu buat. Sebab essentially saham ni satu perniagaan. Anda bayangkan diri anda macam pemilik perniagaan. Anda adalah business owner. Kalau anda business owner, anda takkan tanya macam tadi 30 minit harga saya naik 20%. So the next 30 minutes harga akan naik 20% lagi tak? Jadi kalau anda sebagai business owner, anda takkan tanya benda macam tu. Anda akan tanya potensi revenue berapa? Kita punya sales ni macam mana? Perniagaan kita ni mampu tak nak cater demand market? Perniagaan kita ni mampu bersaing tak dengan pesaing-pesaing lain dalam market yang sama? Eventually kita akan tanya soalan macam tu. Kalau minda kita seorang minda pemilik perniagaan, kita takkan tanya macam esok boleh naik tak agak-agak harga? Tak. Okay. Okey, dari point fundamental yang kedua pula dalam pengurusan risiko adalah diversify, pelbagaikan exposure dalam portfolio kita. Dalam setiap situasi pasaran, dalam event ekonomi apa-apa sekalipun, pasti ada dia punya dalam apa-apa event ekonomi sekalipun, pasti ada satu pemenang, pasti ada yang kalah. Pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Maksud saya, contoh, kalau kita tak buat kepelbagaian ikut sektor. Okay, kita tengok, ni lebih kurang Ogos 2020, tahun lepas. Kita tengok healthcare dengan financial.
Okay, katakan anda invest financial ni masa COVID lah. Dah COVID kena teruk, betul tak? Februari, Mac, sini. Februari 20, okay, Mac, sini. Sini COVID, sini ada COVID. Katakan anda invest financial. Financial kena teruk. Tapi anda tak invest healthcare. Anda tengok masa COVID, kenapa financial jatuh? Sebab interest rate direndahkan. Bila interest rate direndahkan ni, kita tahu bank-bank punya pemolehan, punya revenue mesti akan terjejas sebab dia punya net interest margin tu mesti akan kurang, mesti akan jatuh. Sebab sebelum ni interest boleh charge katakan 3%. Ambil satu hire purchase lah, kereta punya loan, dia boleh charge 3%. Tapi bila dah direndahkan, dia bayar kurang. Ataupun rumah, sebelum ni dia dapat banyak dari segi interest, tapi lepas interest rate turun, dia dapat sikit. Jadi net interest margin, itu net interest margin. Net interest margin ni pasti akan kena squeeze, Itu sebabnya kenapa masa COVID ni, masa interest rate direndahkan tu, stock bank, stock financial ni sangat terjejas. Tapi healthcare kita tengok melambung tinggi. Saya tak perlu explain lah. Glove, banyak drive by glove sectors, glove counters. Tapi kalau anda tak pelbagaikan ikut sektor dan tiba-tiba anda rasa macam financial macam tak boleh pergi lah. Nak bawa keluar, saya nak ambil keluar, saya nak letak dalam healthcare. Tengok apa jadi. Lepas Ogos tu, masa Ogos, healthcare mula jatuh. Jatuh sampai almost half daripada rally masa 2020 tu. Kan, kalau untuk anda yang ikut, kalau anda tengok balik index healthcare, index financial, index teknologi, anda masa ni bulan 8 ni baru nak masuk, baru nak beli healthcare sebab mengejar harga yang dah tinggi tu, rasa dia boleh naik lagi. Tapi lepas anda masuk, terus dia junam. Tapi dalam tempoh masa yang sama pula, healthcare menjunam, teknologi macam biasa, naik tak pandang belakang. Kan, naik lagi tinggi. Asyik higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Sampailah sekarang. Jadi bayangkan kalau dari awal lagi anda dah terapkan kepelbagaian ni, diversification ni dalam portfolio. Kalau masa financial sideways macam ni pun, melintang macam ni pun, tapi kalau anda ada sedikit exposure dalam healthcare, kenapa anda nak risau? Anda punya profit mungkin kurang sedikit lah daripada anda invest semua dalam healthcare. Tapi kita punya point, macam saya cakap tadi, kita nak kawal risiko. Berapa banyak upside yang dia nak bagi, kita ambil. Kita cakap terima kasih, kita ambil. Tapi kita jangan terkejar-kejar harga yang tinggi. Yang penting kita kawal risiko. So walaupun kita invest financial pun, tapi kita ada sedikit exposure dalam healthcare, kita still dapat capture sedikit daripada upside ni. Tak dapat full pun, at least dapat setengah pun jadilah. Kan? Instead of contoh macam awal tadi, invest ni dah sampai bulan 8, tak nak dump semua masuk dalam healthcare pula, masuk terus drop. What's the point? Macam mana kita nak sustain salah satu kriteria tadi, the best loser is the long term winner. Macam mana kita nak capai benda tu kalau kita tak buat kepelbagaian, kita tak diversify ikut sektor. Okay, ni dari segi sektor. Dalam portfolio, anda boleh pecahkan ikut sektor ataupun ikut geografi, ikut negara. Ni kalau anda nak masukkan saham-saham ataupun exposure daripada foreign country lah. Kalau anda bukan nak semata invest dalam bursa Malaysia, anda nak invest dalam saham luar sekalipun. Ini adalah data yang sebelum ni pun saya dah pernah share. Kenapa pentingnya diversify? Sebab different economy, different countries berbeza dari segi economic orientation dia. Contoh, ada negara yang yang menumpukan kepada ekspor, ada negara yang menumpukan kepada services, ada negara yang menumpukan kepada commodities macam Rusia, macam Brazil. Jadi setiap ekonomi berbeza, dinamik dia berbeza. Penting untuk kita masukkan different exposure. Jadi bila satu jenis ekonomi yang terjejas, takkan affect ekonomi yang lain. Kita boleh tengok contoh 2003 sampai 2020. Okay, ini data 2003 sampai 2020. Ada tak satu tahun yang semua negara merah, ataupun ada tak satu tahun yang semua negara hijau?
Tak. Adalah mungkin kita tengok lepas financial crisis 2008 banyak yang jatuh, negatif. Tengok negatif 40 pun hijau lagi. Maksudnya kalau yang teruk tu berapa? Negatif 65, negatif 53, 54%. Ni yang paling tak teruk ni 38% ni. 39% ni paling Malaysia top masa tu. Jadi anda bayangkan kalau anda tak pecahkan, anda masukkan semua dalam China, katakan. Anda exposure anda semua dalam China. Kalau exposure anda semua dalam Malaysia, tahun ni cantik lah. Tapi kalau kena macam tahun macam yang ni, semua negatif ni, continue 2014, 15, 16, continue 3 tahun negatif. Tapi kalau anda invest negara lain, katakan US, katakan China, at least ada 50%, 5%, 11%. Sebab tu pentingnya pecahan. Sebab kita nak apa? Orang kata pecahkan exposure tu untuk tak tumpukan dalam satu-satu segmen, satu-satu negara, satu-satu sektor, satu-satu saham. Eventually anda akan kurangkan downside. Yes, mungkin anda akan cakap, alah asyik tengok downside je, asyik tengok risiko je. Kita invest ni nak buat duit, takkan tak tengok upside. Betul, tapi kalau anda tak kurangkan downside, macam mana anda nak minimumkan kerugian? Kalau anda mampu kurangkan downside, anda mampu juga maksimumkan the upside, the potential upside. Itu maksud dia. Macam saya cakap tadi, contoh macam dalam uptrend macam ni. Kita bukan nak target beli betul-betul dekat dasar ni, jual betul-betul dekat puncak. Betul tak? Kita nak, kalau ni holding berapa ni? Katakan kalau 100% lah. Kita dapat 70% pun jadi lah. Kita dapat 80% pun jadi lah. 60% pun jadi lah. Bukan kita nak tamak, nak sapu semua. Kan? Tapi kalau kita tak control, tak kawal downside, mungkin 50% pun susah nak dapat. So, itu point dia. Okay. Fundamental point ketiga dalam pengurusan risiko, dollar cost averaging. Biasa kalau anda tengok artikel yang penulisan tempatan ni, dia akan tulis ringgit cost averaging lah. Okay, dalam memuratakan cost. Macam saya cakap awal tadi, kalau kita nak buat dollar cost averaging pun, bukan kita buat dengan membuta tuli. Kita perlu ada kriteria dia. Pertama, kita perlu fahami syarikat dan perniagaan syarikat. Macam saya cakap tadi. Buat yang 5 point tadi tu pun, anda betul-betul faham syarikat tu, anda betul-betul yakin, even harga dia jatuh pun, anda ada keberanian untuk top up. Ni tak semua orang berani buat. Setengah orang, bila down, tak tahu macam whether or not harga saham dia akan rebound balik, akan naik balik, cut loss. Lantak, tinggal, drum terus, jual. Tapi kalau anda betul faham, syarikat tu mungkin perniagaan dia jenis cyclical, mungkin sektor, mungkin dalam kuarter ni dah expected, memang pemulihan dia akan sikit, revenue profit dia memang akan sikit, disebabkan profil bisnes tadi tu, profil perniagaan tadi tu, memang kebiasaan dia macam tu. So kalau anda faham, anda takkan risau. Mungkin anda akan gunakan kesempatan tu untuk top up lagi, untuk beli lagi bagi jadi lagi rendah. Eventually bila sampai masa, bila harga saham tu naik balik, you are the long term winner. So itu penting untuk kita pastikan. Kriteria pertama, faham syarikat dulu, faham perniagaan dia dulu, baru buat dollar cost averaging. Jangan main hentam dollar cost averaging. Yang syarikat yang tak ada potensi pun, asyik dalam sunset business pun, bisnes dia yang macam kalau dia tak buat satu lonjakan, tak buat satu perubahan dalam bisnes dia, memang dia akan turun ke bawah. Contoh macam Star, syarikat surat khabar. Bayangkan kalau dia sampai hari ni dia still jual surat khabar yang kertas. Anda rasa dia boleh excel tak? Confirm tak? Dia boleh tingkatkan perniagaan dia tak? Dia boleh tingkatkan syarikat dia tak? Confirm tak? Sebab semua perniagaan sekarang dah bergerak ke arah digital. Tak kira lah apa sekalipun, paper ke, even makanan pun semua dah go digital dah sekarang. Even jual baju, jual apa, semua dah go digital. Dalam era sekarang ni, kalau ada syarikat yang masih tak digitalize bisnes dia, agak bahaya, agak berisiko untuk perniagaan dia. Jadi kalau anda nampak satu syarikat yang ada dalam sunset business ni macam bisnes yang akan hilang lah dalam 2-3 tahun, mungkin akan orang dah tak pandang, akan hilang.
syarikat macam ni sebaiknya jangan dollar cost averaging sebab dah tak ada potensi. Kalau anda dollar cost sekalipun, anda kurangkan cost sekalipun, potensi untuk dia nak rebound balik tu, untuk break even balik tu pun susah nak cakap. Kan? Okey, kedua, fundamental yang baguslah tu confirm. Ketiga, pastikan tak ada perubahan yang signifikan dalam operasi perniagaan. Poin ni contoh macam sebelum ni syarikat tu dia buat perniagaan yang okey, yang normal, yang bagi perolehan yang konsisten apa semua, tiba-tiba dia jual perniagaan dia tu. Dia jual cabang perniagaan tu dekat syarikat lain. Tapi dia tak cuba nak masukkan perniagaan yang baru, dia maintain dengan apa yang ada lepas dia jual tu. Jadi anda rasa perolehan dia akan affected, revenue dia akan affected, confirm affected. Sebab sebelum ni sebahagian besar pemulihan dia datang daripada bisnes yang dia baru jual tu. Jadi kalau dia dah jual, dia tak top up dengan projek baru, dia tak top up dengan plan baru, blueprint baru, perancangan baru, macam mana dia nak sustainkan prospek syarikat dia dalam masa akan datang. Kalau berlaku benda macam ni, perubahan yang signifikan macam ni, anda perlu berjaga-jaga dan sebaiknya jangan dollar cost averaging lah, sebab dah tak ada potensi. Keempat, dollar cost average dalam penny stock sangat-sangat tidak digalakkan. Tambah-tambah lagi penny stock yang anda buy on rumors. Sebab penny stock ni kita tahu dia mungkin dia tak cukup historical record, dia tak cukup data dari segi pemulihan, data dari segi kemampuan management untuk deliver ataupun kebolehan dia untuk bersaing dengan syarikat-syarikat dalam industri yang sama, sebab dia masih kecil kan. Selalunya kita tahu syarikat kecil ni eventually dia perlukan cost untuk kembangkan syarikat, kembangkan capital, kembangkan teknologi untuk dia bersaing. Jadi awal-awal ni mungkin dia punya spending, dia punya capex, capital expenditure lagi tinggi daripada perolehan dia. Tapi benda tu macam mana kita nak tahu dia okey tak okey? Kita kena tengok result. So bila dia dah spend, bila dia dah capital expenditure awal-awal tu, fasa awal perniagaan dia dah spend banyak on teknologi. Dan result daripada perbelanjaan ni kita akan nampak bila semua production dia dah materialize. Produk dia dah dijual, dah ada customer beli, dah ada revenue. Masa tu baru kita nampak, oh syarikat ni boleh tahan, boleh bersaing ni, macam produk dia pun okey, perniagaan dia pun okey. Masa tu baru kita boleh nampak satu arah tuju yang jelas syarikat ni, valuation dia okey ke tak, potensi dia okey ke tak, prospek dia okey ke tak. Masa tu baru kita boleh decide nak dollar cost ke tak. Tapi kalau penny stock yang masih baru, tak ada data yang boleh support syarikat ni okey tak, semata-mata dengar rumors kata syarikat ni future mesti mantul ni, mesti baik ni, beli. Tapi bila beli jatuh, anda nak dollar cost averaging, okey, anda tambah daripada 1000 unit tambah jadi 2000 unit, 2000 unit tambah jadi 3000 unit. Pegang 2-3 tahun tersangkut, tak naik-naik, jadi long term investor terus. Daripada short term investor jadi long term investor terus, automatic. Okay, so sebab tu bahayanya dalam invest dalam penny stock. Dollar cost averaging dalam penny stock. Dollar cost averaging DCA digalakkan hanya dalam syarikat-syarikat yang dah ada traction, yang dah ada record yang baik. Right, next. Okay, ni berapa? Ketiga. Fundamental analysis yang antara yang tiga itulah pemilihan syarikat mengikut strategi. Tak kisah strategi bottom up ataupun lagi satu top down. Mana-mana pun okey, depend on analisis anda, mana yang anda percaya, mana yang anda yakin. Kalau bottom up, maksud dia macam ni. Anda bayangkan piramid, yang paling bawah, maksudnya ni analisis mula-mula, permulaan tu, anda analyze syarikat. Syarikat dulu, betul tak? Okey, betul. Anda kaji syarikat dulu. Bila dah kaji syarikat, dah jumpa syarikat-syarikat yang berpotensi, yang mungkin valuation murah, mungkin yang ada potensi, yang ada prospek, anda pergi kepada, mungkin daripada first level ni, lepas dah tapis, lepas dah analyze, anda dah dapat daripada, katakan Malaysia ada 900 lebih saham, anda dapat 100 saham. Okey. Daripada 100 tu pula, anda tengok sektor dia.
sektor, mungkin ada sektor, semua sektor ada, financial, technology, construction, industrial, consumer, REITs, apa lagi, utilities, plantation, semua ada katakan. Jadi daripada syarikat, anda tengok sektor pula, anda dah ada list of sektor yang anda dah jumpa tu, tengok kepada keadaan ekonomi pula. Keadaan ekonomi semasa ni akan benefit sektor yang mana satu. Okay, contoh macam sekarang, kita ambil contoh sekarang. Sektor apa? Keadaan ekonomi sekarang ni most likely akan benefit sektor yang jenis mana? Pada saya, kalau kita go for value stocks, value punya pendekatan, punya method, kita akan cari sektor yang kena hammer teruk masa COVID, yang sampai sekarang tak naik-naik sangat lagi, yang walaupun dah naik tapi tak memberangsang pun, tak memberangsangkan pun. Contoh macam apa yang masih lagi kena tekan, construction sebab MCO, restriction, movement restriction, PKP, pergerakan tak boleh nak bergerak sangat, construction pun slow down, ataupun apa, finance masih interest rate masih rendah, dia net interest margin masih kena squeeze. Dia akan ada prospek, contoh macam finance, dia akan ada prospek bila interest rate dah makin naik, dia boleh naikkan net interest margin dia. Masa tu mungkin pemolehan dia akan jadi lagi tinggi. Kita tengok keadaan ekonomi macam tu. Adakah dia akan benefit certain sector? So daripada 100 company tadi, contoh anda come up with 10 sektor, go deeper, tengok keadaan ekonomi, pick and choose sektor mana yang anda rasa akan benefit. Okay, anda fokus dekat berapa jenis saham tu. Sama juga, kalau saya terbalikkan sekalipun, sama, paling tinggi, terbalikkan dia akan jadi keadaan ekonomi paling besar. Piramid ni akan terbalik. Yang paling besar dekat atas, makin ke bawah makin kecil. First layer paling besar, kita tengok keadaan ekonomi dulu. Keadaan ekonomi sekarang macam mana? Kedua, baru kita tengok sektor apa akan benefit, dan baru kita cari syarikat. Tadi first kita dah cari syarikat, kita tapis satu-satu, kita tengok syarikat mana yang okey, baru tengok sektor. Tapi ni tak. Ni kita tengok ekonomi dulu. Ekonomi akan benefit kepada sektor mana? Dalam sektor tu baru kita cari syarikat yang berpotensi, cari syarikat yang okey. Tu different approach, method, pendekatan dalam pemilihan saham. Anda boleh guna bottom up ataupun guna top down. Pada saya, kedua-dua ni boleh digunakan serentak pun boleh. Anda nak guna asing-asing pun boleh. Tapi kalau kita tengok biasanya dalam penggunaan dia ikut jenis keadaan ekonomi. Macam kita tahu, contoh masa COVID, awal COVID, banyak yang saya tengok dia guna top down. Top down maksudnya dia kaji keadaan ekonomi dulu. Sebab kita nak kaji syarikat pun susah, semua syarikat kena, semua syarikat terjejas. Jadi susah untuk kita nak cari satu syarikat yang dia boleh bertahan dalam keadaan ekonomi yang teruk tu. Nak keluar tu kita tak tahu syarikat mana boleh, sebab mana-mana syarikat pun boleh kena impacted, boleh affected. Jadi masa COVID, awal COVID dulu, saya tengok banyak analis, saya tengok banyak ekonomis, dia guna top down. Dia kaji keadaan ekonomi dulu, dia cari sektor dan dia cari syarikat. Dan salah satu result daripada strategi ni ialah macam contoh company Zoom. Semua tahu, semua orang guna, semua pernah tengok. Kenapa Zoom boleh naik? Sebab orang guna teknik macam tu lah. Dia kaji keadaan ekonomi masa tu kena teruk, semua orang tak boleh keluar, semua kena kurung. Jadi eventually orang akan guna online. Orang akan migrate daripada pergi office, meeting ke office, sekarang meeting online. So dari tahap pertama tu masuk kedua tahap, dari segi sektor orang akan fokus kepada information technology, orang akan fokus kepada online base punya products. Dan produk-produk ni di offer oleh siapa? Baru cari syarikat tu. Sebab tu Zoom, Google, sebab bila semua go online,
mesti semua orang akan ramp up on marketing, buat iklan semua online, spam iklan dekat YouTube, spam iklan dekat Facebook. Sebab tu tengok revenue dari segi advertisement syarikat-syarikat ni memang masa tu melambung tinggi, sebab pendekatan macam ni lah. Orang tengok keadaan ekonomi, orang cari sektor, orang cari syarikat. Okay. Next pula. Okay, ni dari segi teknikal. Tadi kita tengok semua tu fundamental. Kita masuk teknikal pula. Teknikal sangat mudah. Anda perlu uruskan risiko sebelum dan selepas anda berdagang. Sebelum dan selepas anda beli. First, untuk kena pasti trend saham tersebut sama ada di dalam uptrend, downtrend ataupun consolidation ataupun yang sideways, accumulation ataupun consolidation ataupun uptrend. Okay, kena pasti trend tersebut. Sebab dalam trend tersebut, bila anda nak move on to next criteria, iaitu cari support and resistance, cari para sokongan dan rintangan, anda pun kena tengok anda nak rely on support yang masa downtrend ataupun anda nak rely support yang masa uptrend, ataupun nak rely on support yang masa sideways, masa melintang. Semua tu main peranan. Sebab anda nak cari satu paras yang reliable, anda nak cari satu paras yang valid. Kalau di strong downtrend, anda nak tadah catch the falling knife, anda nak tadah nak beli rasa rendah, harga dah rendah, anda rasa macam okay, it's a good time to buy. Tapi kalau tengok the overall trend still strong downtrend, dia masih menurun dengan laju plus volume, menampak kata downtrend ni takkan stop anytime soon. Dia mungkin akan turun lagi. Tapi kalau anda nak beli masa tu, anda rasa para sokongan ni lah para sokongan yang kuat, mungkin agak berisiko, agak bahaya compare dengan anda beli masa uptrend. Masa dia dah naik, dia pullback sikit, dia ada momentum untuk naik lagi, masa tu nak beli lagi reliable. Sebab tu kena pasti trend, kena pasti sokongan dan rintangan, support and resistance, dan hanya tumpu kepada saham yang mempunyai risk and reward ratio yang baik. Risk and reward ratio ni mudah, macam contoh okay, anda nak beli harga RM1. Ni anda punya entry RM1. Bila anda tengok chart, anda rasa dia punya potential upside tu untuk daripada point anda masuk entry nak sampai ke paras resistance tu, anda punya TP mungkin RM30, 30% upside. Dan anda nak set satu cut loss point. Berapa? Katakan 0.9. Which translate to 10% punya downside. Ini maksudnya anda punya risk reward ratio adalah 1:3. So potential upside anda 30%. Cut loss point, potential downside anda akan cut loss maksimum dekat 10%. Jadi okey lah, sebab 1:3 punya risk reward ratio kira okey. Tapi kalau anda punya target price ni katakan cuma 15%, katakan contoh 50%. Tapi kalau anda nak potensi untuk rugi tu 10%, baloi tak? Tak, sikit sangat. Dia punya gap tu terlalu sikit, terlalu slim untuk anda bertenang dalam pelaburan. Once anda beli, anda tengok macam ni, alamak, nak tidur pun tak senang, nak pegang pun tak berani. Sebab potensi upside dengan downside ni terlalu dekat. Apa yang anda nak ialah potensi upside dia lebih tinggi dan potensi downside dia sikit. Jadi anda kalau dia turun sampai katakan baru turun 5%, relax dulu lah, boleh sabar lagi ya. Tapi kalau dia slow naik, RM1 10 sen, RM15, RM20, then anda takkan terlalu
macam mana, terlalu risau, anda takkan ragu-ragu, anda takkan macam gelisah bila dah beli. Okay, so pastikan dalam technical punya part, anda kena ambil kira trend, support resistance dengan your risk and reward ratio. Okay, dalam pengurusan risiko mengikut technical, kalau anda dah kena pasti support level yang anda nak, katakan dia memang jatuh kepada cut loss point anda, pada saya jangan ragu-ragu cut loss je. Sebab anda dah buat trading plan, anda dah buat satu plan yang sesuai dengan your risk management, dan kalau anda tak ikut memang likely akan affect anda punya objektif. So jangan ragu-ragu, jangan takut macam dia turun sampai pada support ni tapi boleh naik ikut macam jangan macam tu. Pada saya, kalau anda dah buat satu trading plan, stick to it sampai cut. Tak sampai, biar, relax. So macam ni kalau anda tengok dekat sini, dia dah down. Okey, masa ni anda dah katakan anda beli kat sini. Okey, yang Marubozu ni. Okey. Tapi anda set cut loss kat sini. Kalau dia hit, anda tengok macam sebelum ni dia pernah break ke bawah support ni dan macam fake breakdown. Tapi lepas tu dia rebound balik. Yang ni lagi sekali, dalam satu hari tu dia pernah break the support tapi tiba-tiba close atas pula. So yang ni sekali lagi sama juga, dia dah break ke bawah tapi dia rebound balik. So yang ni confirm jadi macam tu lah, confirm akan rebound balik lah. Macam saya tak nak ikut lah, saya tak nak cut loss lah, saya pegang. Lepas tu anda tengok, dia naik. Betul lah dia naik lah. Tapi sampai sini tak ada nak buat apa-apa, terus dia turun ke bawah, break berapa kali support ni. 1, 2, ni ada support lagi, sini ada support lagi, break 2, 3 support dekat sini. Sebab tu pada saya, kalau anda dah set satu trading plan, stick to it. Kalau tu trading plan anda, matchkan dengan anda punya objektif dan stick to it. Tu yang saya nak cakap, stick to it. Jangan ragu-ragu. Perlu cut loss. Yang ini pun sama macam point saya cakap tadi, pantau trend saham tersebut. Cut loss sekiranya trend berubah. Daripada uptrend, kita nak jatuh, sampai sini dia still support, dia still respect the trend line. Dia rebound balik. Nice, cantik. Maksudnya down, dia punya uptrend still valid. Dia naik sampai sini, sampai resistance dia jatuh balik. Tak apa, normal, sebab reversal dekat resistance tu is normal. Reversal is an opportunity. Bila dia dah tarik almost sampai trend line, masa tu kita nak standby peluru yang kita ada, kita nak masuk. Tapi anda perlu jaga-jaga, kalau kata anda beli dekat sini, dia dah sampai trend line ni, anda yakin sebab dia still dalam uptrend, anda beli, tiba-tiba dia break ke bawah. Dan dia break ke bawah, mula-mula dia still maintain atas support ni. Support. Alamak, tak nampak harga pula. Support dekat 6.5 katakan. Mula-mula dia main area support, tiba-tiba dia gap down. Jangan overconfident. Once trend berubah ke bawah, take your action. Kalau perlu cut loss. Sebab trend memang once dia dah masuk downtrend, dia akan ambil masa untuk ubah trend naik ke atas balik. Untuk nak even nak daripada downtrend nak ke uptrend balik tu, kita tak tahu lagi berapa lama dia nak spend dekat sideway tu. Biasanya kan kalau downtrend dia akan ada satu sideway dulu. Bila dah accumulate, orang dah mula macam accumulate slow, eventually drive the price up, masa tu baru harga akan naik. Tapi untuk fasa tu kita tak tahu lagi. Mungkin akan prolong sebulan. Kalau less than sebulan, okey lah. Kalau 3 bulan, kalau 5 bulan sideway, tak ke menangis kita. Okay, so kena ikut trend, kena pantau trend. Kalau dah downtrend, yang ni tengok dengan volume lagi, dengan volume asyik menurun ke bawah, MA pun tak break, asyik break ke bawah balik, once reach 50 EMA jatuh, 20 EMA jatuh. Maksudnya downtrend ke bawah sangat kuat, momentum ke bawah sangat kuat. Jadi jangan ragu-ragu, perlu cut loss. Okay, so sama macam cakap tadi,
Alright, rumusan. Kenapa pengurusan risiko tu penting? Sebab, saya ulang balik, kita tak dapat nak agak ataupun teka ke mana arah tuju pergerakan saham tersebut. Jadi apa kita boleh buat? Because it's a game of probability, ialah kita kurangkan kebarangkalian untuk rugi. Dan kita tingkatkan kebarangkalian untuk buat duit. So eventually, kalau anda stick to plan anda macam tadi, insya-Allah anda punya modal pun takkan hangus dengan cepat. Anda akan bila cut loss, anda rugi sikit, tak apalah, rugi sikit sebab hopefully next punya position akan bagi pulangan yang lagi tinggi. Sebab bila anda boleh kawal benda tu over the long term, anda akan dapat sustain dalam market. Kalau tak ikut, memang anda takkan dapat sustain lama dalam market. Okey. Ni dari segi perspektif perspektif fundamental ni, sorry ada typo. Perspektif fundamental, guna approach, tak kira anda suka guna bottom down, anda suka guna bottom up ataupun top down, ikut keadaan. Kalau satu method tak jadi, guna method kedua, cari kesesuaian dalam keadaan market pada masa tu. Masukkan elemen kepelbagaian, diversification, pastikan ada pecahan ikut sektor, pecahan ikut jenis profil saham tersebut. Saya tak tekankan tentang profil. Perlu tak saya tekan? Okay, tak apa. Saya explain sikit je yang cepat. Dalam portfolio anda perlu setkan company yang yang strong, yang maksudnya macam contoh company yang besar, company blue chip ke, yang memang performance dia kita tahu boleh sustain dalam perniagaan dia over the long run sebab dia dah ada record yang panjang. Okay. Untuk company yang stable macam tu, tak salah untuk anda allocatekan lebih banyak sebab dia stable. Tapi sebaliknya, kalau anda nak ambil kesempatan ke atas stok-stok yang pergerakan dia laju, yang pergerakan harga saham dia laju, dia boleh naik banyak, dia boleh turun banyak, anda nak capture potensi untuk dia punya upside tu, okey. Kita tahu dia berisiko tinggi, so dia punya weightage sepatutnya lagi rendah. Weightage maksud saya ni dia punya peruntukan dalam portfolio tu sepatutnya jangan terlalu besar. Mungkin anda set maksimum 20% untuk stok-stok macam ni. Kalau anda ada 10,000 katakan, mungkin allocate 2,000 untuk stok-stok yang macam ni. Dia company kecil, harga saham murah, tapi dia boleh gerak dengan laju, gerak dengan volatility dia tinggi. Anda nak capture that volatility, okay, masukkan. Tapi jangan over invest. Jangan invest sampai 50% of your portfolio, 60% of your portfolio, jangan. Tapi untuk syarikat besar tadi, anda mungkin boleh masukkan 30%. Okay, daripada 10,000 kena 3,000, anda beli 2 syarikat ke 3 ke kalau harga mengizinkan. Jadi jenis-jenis syarikat dalam portfolio anda pun memainkan peranan. Jangan over invest on syarikat yang very volatile, yang profil dia kita tahu dia boleh naik 50%, dia boleh turun pun dia boleh turun 50%. Kena take into consideration profil syarikat. So kita ada profil syarikat, kita ada pecahan ikut sektor dan pecahan ikut negara. Mana-mana pun boleh. Okey, dan kalau dah jumpa syarikat yang anda yakin, yang anda tahu perniagaan dia memang okey, memang tip-top, potensi dia memang okey, nak buat dollar cost averaging, go ahead. Sebab tu saya bagi contoh, kenapa orang boleh DCA dalam Apple, kenapa orang boleh DCA dalam Microsoft, dalam Tesla katakan. Sebab syarikat Apple contoh, dia memang global leader, dia lead the global market. Apple ni kalau nak bagi anda satu konteks, nak bagi anda faham gambaran tu. Company TSMC yang anda tahu dekat Taiwan Semiconductor, yang buat wafer production tu, majority of dia punya capital expenditure, cost yang dikeluarkan untuk bina factory, untuk bina kilang-kilang yang
ada teknologi tinggi, kebanyakannya untuk cater demand daripada Apple. So bayangkan, TSMC, even nama pun dah ada perkataan Taiwan. Jadi memang sebenarnya syarikat ni, dia punya pendapatan pun dah merangkumi sebahagian besar daripada pendapatan negara Taiwan. So bayangkan kalau Taiwan terjejas, TSMC terjejas, sebenarnya pun akan menjejaskan pendapatan Taiwan secara keseluruhan. So Apple ni, dia adalah satu syarikat, satu customer yang stands a big chunk of portion of TSMC punya production. So anda boleh bayangkan besar itu, impact itu, global leader punya status tu sebesar mana. Sebab tu when dia dah ada status macam tu, dia dah ada profile yang macam tu, dia dah ada daya saing yang macam tu, orang takkan rasa ragu-ragu untuk dollar cost averaging. Orang akan sentiasa masukkan duit sikit-sikit over kadang tiap bulan masuk 100, tiap bulan masuk 200, tiap bulan masuk $50, RM1, RM200 katakan. Jadi penting untuk kita kenal pasti syarikat yang berpotensi dulu, baru kita dollar cost averaging. Dari segi teknikal pula, mudah, tak susah, saya rasa ramai yang faham. Pastikan trend, kena pasti para sokongan dan rintangan, dan hanya fokus kepada syarikat yang ada nisbah risk and reward yang baik. Anda buatlah, gunalah by all means, macam anda guna screener mana-mana pun. Kalau anda dah screen a list of stocks, tengok balik dia punya risk and reward. Kalau anda rasa cantik mana sekalipun dia punya setup, dia punya pattern, dia punya candlestick pattern, dia punya trend, buat satu-satu risk reward ni. Buat risk reward, cari yang ada risk reward paling besar je. Katakan anda jumpa ada yang 1:3 ratio tadi, ada yang 1:2, ada yang 1:4, ada yang 1:5. So dengan modal yang anda ada, dengan modal yang anda sanggup risikokan, anda sanggup laburkan, berapa stok yang anda dapat beli. So katakan anda mampu beli daripada analisis anda tadi, anda mampu beli 3 stok. So carilah 3 stok yang ada risk reward ratio yang paling tinggi, 1:5, 1:4, 1:3. Kata yang 1:2 itu tak payah tengok. Macam tu. Tu untuk hanya fokus kepada saham-saham yang memenuhi kriteria yang kita nak dalam pengurusan risiko kita. Okay. Saya rasa ni last lah kot. Alright. Tadi tu slide last saya. Saya rasa sampai sini saja perkongsian saya hari ini. Syaz, balik kepada Syaz. Lepas tu kita masuk Q&A. Alright. Terima kasih Encik Syazli di atas perkongsian sebentar tadi. Okay. Sama-sama. Minta maaf cakap tak berhenti. Dia rasa saya macam machine gun. Itu maksudnya sebab banyak nak share. Ya, itu maksudnya Encik Syazli bagi full untuk last webinar untuk tahun ni. Ya, betul. Last webinar.